Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bonjour à tous. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va madame. Et vous madame? Ok, moi ça va bien aussi. Merci beaucoup. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang se présenter. Ada yang tahu apa itu se présenter? Perkenalan diri. Bravo, baik. Perkenalan diri. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang se présenter. Oke, minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Ada yang bisa menjawab? Salue. Oke, salue. Coba Ramzi bisa menyebutkan apa contoh dari salue? Atau ada teman yang ingin menjawab? Oke, bonjour. Oke, ada lagi, satu lagi. Salus. Oke, très bien. Udah berarti masih inget ya pembelajaran minggu kemarin. Oke. Sebelum absen, saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator dan tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk kompetensi dasar ini ada dua. Yang pertama, mencontohkan tindak tutur memperkenalkan diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interaksi lisan dan tulisan. Jadi ada dua penilaian hari ini, kita pakainya PO dan PE. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menerapkan tindak tutur memperkenalkan diri. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Di sini ada 5, itu mengetahui informasi terkait memperkenalkan diri, baik konteksnya formal ataupun informal. Kemudian mengidentifikasi informasi terkait pembuatan kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Kemudian menanyakan hal-hal terkait tindak tutur memperkenalkan diri. Jadi kalian bisa menanyakan penggunaan subjek atau konjugasi dan susunan kalimat dalam bahasa Prancis. Kemudian yang keempat, membuat kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Kemudian yang terakhir, melakukan tindak tutur terkait memperkenalkan diri. Nanti juga ada praktek di akhir. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengetahui informasi terkait memperkenalkan diri, dapat mengidentifikasi informasi terkait pembuatan kalimat tanya dan kalimat pernyataan, kemudian dapat menanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak tutur memperkenalkan diri. Kemudian peserta didik dapat membuat kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Kemudian yang terakhir, melakukan tindak tutur perkenalan. Kita absen dulu. Oke, dari Deta Aulia Putri hadir. Present madame. Present. Oke, kemudian Nicholas David Huta Barat. Present madame. Present. Vanessa Felicia. Present madame. Adinda Ika. Kainuna Rafa. Present madame. Nur Afrianti. Present madame. Kemudian Ranika Sinaga. Present madame. Terakhir Ramzi Naufal. Present madam. Oke, hari ini hadir semua ya, jadi kelasnya lengkap, tidak ada yang absen. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menonton video terlebih dahulu. Oke, tolong disimak dengan baik. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je m'appelle. Je parle français. Bonjour, je m'appelle Charlie. Je suis libano-québécoise. Je parle français, anglais et arabe. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis québécois. Je parle français. Oke, untuk yang pertama, ada yang bisa menyebutkan apa saja yang terdapat di video tadi? Boleh tunjuk tangan? Oke, Ranika silakan. Perkenalan diri, kebangsaan, Kebangsaan. terus udah mulai apa lagi madam? Oke, yang lain. Menambahkan ada Oke, Nicholas. bahasa yang bisa dibicarakan. Oke, très bien. Keduanya udah benar. Jadi di sesi pertama tadi kita sudah melihat cara memperkenalkan diri. Itu ada je m'appelle atau nama saya. Kemudian je suis di sini digunakan untuk
menjelaskan mengenai nationalité, kemudian je parle ini untuk menjelaskan kita bisa berbicara bahasa apa saja. Oke, kemudian lanjut. Et Hochelaga. Je suis étudiant et aujourd'hui je suis de bonne humeur. J'habite à Montréal, dans le quartier Hochelaga. Je suis pompier. Je suis relax. J'habite à Montréal, dans le quartier Hochelaga. Je suis étudiant et je suis très joyeux. Oke, sampai sini Deta bisa menyebutkan apa aja yang ada di video tadi? Tadi disuruhnya digunakan untuk menyebutkan apa situasi sama menyebutkan pekerjaan. Oke, très bien untuk semuanya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, di sini ada PowerPoint tentang se présenter. Ada yang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu setelah menonton video tadi? Oke, Kak Inuna. Je m'appelle Kainona. Je suis étudiant de français. J'habite à Lampung. Nggak tahu lagi mana. Oke. Nah, tadi udah benar ya untuk nama, kemudian profesi dan juga tempat tinggal. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi seperti umur atau mungkin nationalité? Atau belum ya? Oke. Belum ya. Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Oke, di sini se présenter. Di sini adalah matière d'apprentissage. Oke, di sini adalah salutation dan la phrase. Oke, di sini yang pertama kita akan belajar c'est quoi la salutation. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari la salutation. Ada yang bisa mengklasifikasikannya menjadi formal dan informal? Kalau yang formal itu ada bonjour, bonsoir, lalu à la prochaine, à plus tard, comment allez-vous? Itu aja kan. Putar. Oke. Tadi ada berapa? 5. Oke, ada 5, benar. Oke, très bien. Jadi untuk la salutation penggunaannya formal itu ada bonjour, terus bonsoir, kemudian plus tard, la prochaine, dan yang terakhir ada comment vas-tu? Comment allez-vous? Oke. Kemudian untuk yang informal ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Nur. Salut. Salut. Ça va. Oke, ça va. Ada lagi? À la prochaine. À la prochaine tadi termasuk formal. Comment vas-tu? Oke, très bien. Jadi, untuk informal itu ada salut, kemudian ada kuku, ada ça va, untuk pengucapannya pakai V, jadi ucap ça va. Kemudian ada comment vas-tu. Untuk penggunaannya, untuk formal biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian kalau informal biasanya digunakan untuk teman sebaya. Kemudian c'est quoi la phrase? Oke, salah satu bisa membaca ini. Siapa yang tunjuk tangan? Oke. La phrase est composée d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique avant d'avoir ensemble et permettre d'exprimer une action ou un état. L'intérieur d'une phrase, l'ensemble cohérent de mots permet à lui seul d'avoir un sens et appeler une proposition. Oke, untuk pronunciasinya udah bagus, apa masih salah untuk pengucapannya? Jadi di sini ada untuk membacanya ada la phrase est composée, karena itu S-nya hanya satu jadi dibacanya Z.
composé d'un ensemble de mots placés dans un ordre logique avant d'avoir un sens et permettant d'exprimer une action ou un état. Oke, jadi di kalimat pertama itu kalimat merupakan komposisi dari beberapa kata yang peletakannya secara logik dan berkaitan. Kemudian l'intérieur tadi Ranika bilangnya l'intérieur. L'intérieur, jadi itu l'intérieur d'une phrase l'ensemble cohérent de mots permettant à lui seul d'avoir un sens est appelé une proposition. Oke, kemudian di kalimat ini kita akan mempelajari tentang le pronom personnel sujet. Kemudian ada le verbe, itu kata kerja. Kemudian yang ketiga le présentatif. Kemudian ada l'adjectif de nationalité. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada le pronom personnel sujet. Oke, kalian sebelumnya sudah mempelajari ini. Jadi di sini dalam bahasa Prancis ada 8 sujet. Oke, di sini untuk singulier ada je, tu, il, dan elle. Kemudian untuk pluriel ada nous, vous, ils, dan elles. Oke, kalau je itu I atau saya, kemudian tu itu kamu. Di penggunaannya untuk informal atau teman sebaya. Kalau untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakannya vous. Atau juga bisa untuk kalian, untuk plurial. Kemudian di sini ada le présent de verbe être et avoir. Di sini ada konjugasi dari kata kerja di present, di tenses present. Di sini ada avoir, atau kalau di bahasa Inggris artinya itu to have atau mempunyai untuk kepemilikan. Biasanya digunakan untuk menjelaskan keadaan diri secara fisik, kemudian umur, ada je, kemudian toi, il a, nous avons, vous avez, et ils sont atau elles sont. Kemudian ada être. Di sini biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri juga, atau profesi dan nationalité. Di sini ada je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils sont. Karena dia S-nya double jadi dibacanya S. Kalau S-nya satu dia dibacanya seperti Z. Ils sont. Kemudian di sini ada beberapa kata kerja dan konjugasinya. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi dia untuk konjugasinya menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau dia misalkan je, akhirannya e, kemudian tu es, kemudian il el itu e saja seperti je, kemudian vous itu pakai ez. Kalau nous pakai ons, kemudian ils atau else menggunakan ent. Kemudian kita lanjut. Di sini ada le phrase présentatif. Oke, le phrase présentatif itu merupakan ekspresi atau bentuk frasa yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang. Oke, sini ada beberapa contoh. Oke, Deta. Coba baca yang nomor 1 sampai 4. Yang C, voici, voilà, dan C lagi. Ada mau bisa dibesar nggak? Saya Budi, ini Budi. Voici mes sama kamera. Ini teman-temanku. Voilà Arthur. C'est le Borobudur. Ini yang namanya Candi Borobudur. Ya, bravo. Pengucapannya sudah baik juga. Ada koreksi beberapa ini untuk yang nomor 2. Voici mes camarades. Terus voilà Arthur. Oke, untuk selebihnya sudah benar. Oke. Kemudian ini adalah adjectif de nationalité. Untuk di adjectif de nationalité ini emang harus dihafal ya. Jadi untuk setiap negara itu penulisannya beda-beda. Tapi kebanyakan gampangnya itu, jadi kalau maskulang biasanya akhirannya S atau IN. Kemudian kalau yang feminan itu akhirannya E. Oke.
Kemudian di sini ada nom de profession. Kalau untuk kalian pakainya masih étudiant. Sekarang kita praktek percakapan ya. Oke, Nicolas dan Deta. Ok. Comment vous vous appelez? Comment Comment vous vous appelez? vous vous appelez? Je m'appelle Deta. Ok. Quelle est ta nationalité? Je suis indonésien. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu habites où? Je suis étudiante. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang udah berani. Oke, di sini masih ada beberapa koreksi untuk Deta. Untuk Nicolas sudah baik untuk pronunciation-nya. Di sini ada tadi kan quelle est ta nationalité dan quelle est votre nationalité. Untuk Deta menjawabnya je suis indonésien. Oke, kalau untuk perempuan dia harusnya indonésien. Kemudian ini untuk yang terakhir tu habitu. Tadi Deta jawabnya untuk nationalité. Jadi kalau tu habitu jawabnya j'habite à Bandar Lampung atau J'habite à Lampung. oke, j'habite à Lampung. Sini ada sama seperti sebelumnya, ini berbentuk kalimat. Oke. Ada yang ingin membaca secara sukarela? Oke, Vanessa. Bonjour à tous, je m'appelle Raison, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans, je suis français, j'habite à Paris et je suis professeur de français. Oke, bravo. Untuk keseluruhan sudah benar, sudah dapat dimengerti. Tapi untuk pengucapannya masih salah juga di beberapa. Mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Seperti tadi je m'appelle Thomas. Kalau di Prancis S-nya di ujung tidak dibaca. Jadi je m'appelle Thomas. Kemudian j'ai 18 ans sudah benar. Kemudian ada je suis français juga sudah benar. Yang terakhir di j'habite. Tadi harusnya j'habite bukan j'habite karena dia tidak pakai aksen. Oke, ingin ditanyakan kembali? Kan itu apluta ala Prussian itu untuk apa? Untuk Keterangan waktu. kalau misalnya mau bilang mau pergi ya madam. Iya, untuk Bedanya pergi. Itu gimana madam? Kalau apluta dipakai kapan? Madam, apluta sama ala Prussian. Kalau sebenarnya penggunaannya sama. Kalau ala kosen itu untuk bertemunya besok. Kalau upload itu berapa saat lagi? Jadi lebih cepat gitu ya, Madam? Iya. Ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ini dikumpul untuk minggu depan ya. Saya akan menjelaskan tentang LKPD terlebih dahulu ya. Oke, di sini bisa dibaca. Di sini ada konsinya, compétence, expression écrite, dan expression oral. Jadi kalian membuat dialog berbahasa Prancis mengenai se présenter seperti tadi temannya udah contohkan, Nicolas dan Deta. Jadi kalian tulis di sini, nanti minggu depan lembarnya dikumpul lagi ke saya. Dan juga faites une vidéo qui raconte un dialogue entre deux personnes qui posent et répondent à des questions sur l'identité. Jadi masih berupa dialog juga, jadi berdua. Minimal 1-2 menit ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan lagi untuk lembar kerja peserta didik? Ya, cukup. Oke, ada yang bisa memberikan evaluasi kita sudah belajar apa aja hari ini? Oke, Deta. Tadi kita belajar tentang salutation, cara memperkenalkan diri, terus juga ada nationalité, kebangsaan, terus ada kata kerja dan conjugation, sama menjelaskan tentang Tempat tinggal. ya tempat tinggal. Tinggal. Nationalité. Kiram sih. Jadi hari ini kita sedang mempelajari tentang se présenter. Untuk minggu depan materinya tentang l'identité masih berhubungan juga dengan salutation dan se présenter. Untuk ketua kelas bisa disiapkan. Dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyudahinya dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Merci beaucoup.